Sehingga sekarang, Malaysia adalah satu-satu negara di mana langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Kesihatan adalah sangat baik kerana langkah-langkah kesihatan awam di mana kita menghadkan perjalanan kita di tempat-tempat awam, menggunakan mask dan juga social distancing. Semua ini adalah langkah-langkah yang sangat penting dalam situasi wabak. Tetapi pada masa yang sama, kita juga ada harapan yang tinggi terhadap vaksin-vaksin yang sedang dicuba sekarang, yang diuji, supaya kita dapat satu vaksin yang boleh digunakan supaya kita tidak menjangkit COVID-19 ini. Kalau kita lihat sekarang di seluruh dunia, ada lebih 100 kandidat vaksin yang mungkin menjadi berkesan dan ada hampir 10 lebih yang dalam apa yang dikatakan clinical trial atau percubaan atau ujian klinikal di mana mereka dah cuba dengan haiwan dan lepas itu sekarang dengan golongan manusia, ya. Jadi kita ada dari Amerika Syarikat, dari China, dari Rusia. Tetapi kalau kita lihat dengan telitinya, adakah vaksin-vaksin yang mungkin berjaya itu, adakah mereka berkesan 100% atau 80%, dan bolehkah kita mengharapkan 100% terhadap vaksin, ya? Apa yang kita tahu pada masa sekarang adalah bahawa vaksin yang diuji itu mungkin dikatakan ada harapan bahawa pada akhir tahun ini mungkin ada 2, 3, ada 4 vaksin yang mungkin digunakan. Tetapi buat sementara, apa yang disebutkan oleh pakar-pakar yang terlibat dalam ujian beberapa vaksin di Amerika Syarikat dan sebagainya adalah bahawa keberkesanannya adalah mungkin 50%. 50% bermakna ini tidak begitu tinggi kesanannya, tetapi kalau boleh sampai ke 80% lebih baik. Dan juga satu dos tidak cukup, mungkin kebanyakan sekarang memerlukan 2 dos, ya. Dan ini adalah secara injection. Dan harganya juga sangat mahal. Sekarang kerajaan kita di Malaysia sedang berunding dengan beberapa syarikat yang membuat ujian clinical trial ini. Pengumuman dari Menteri Mosti baru-baru ini adalah bahawa beberapa yang vaksin yang dibicarakan itu harganya adalah di antara RM21 satu dos sehingga RM80 lebih satu dos. Jadi kalau kita lihat garis panduan dari Pertubuhan Kesihatan Antarabangsa atau WHO adalah sekurang-kurangnya kita cuba memberi vaksin kepada 10% daripada rakyat dalam setiap negara itu, khasnya golongan rakyat yang terdedah yang berisiko tinggi seperti frontliners, mereka yang berusia lebih tinggi dan juga mereka yang ada penyakit sedia ada. Jadi kalau kita lihat untuk Malaysia, kalau kita nak memberi vaksin kepada 10% rakyat Malaysia ini, wang yang diperlukan untuk membeli kalau vaksin ini berjaya digunakan adalah di antara hampir RM70 juta hingga RM265 juta terpulang kepada harga akhirnya vaksin-vaksin itu. Jadi ini bermakna kita mesti menyediakan bajet untuk vaksin, dan kalau kita lihat harga vaksin ini, harga ubat-ubat yang lain yang kita perlu beli sangat tinggi juga. Jadi sama ada kita 100% mengharapkan vaksin untuk menyelesaikan pandemik ini, kita mesti berjaga-jaga dan berhati-hati kerana vaksin ini belum dipastikan boleh berkesan. Jadi sama ada semua rakyat, semua negara boleh mendapat vaksin ini pun tak dipastikan kerana paten dan hak intelek yang lain. Tidak banyak syarikat-syarikat ubat yang boleh membuat vaksin ini. Ini menyebabkan kita khawatir sama ada vaksin ini cukup pembekalannya untuk semua orang di seluruh negara. Negara yang kaya, mereka sudah membuat perjanjian bilateral dengan syarikat-syarikat tertentu. Mereka dah cuk apa yang akan dibuat terlebih dahulu. Akhirnya saya nak katakan, buat sementara yang sangat penting masih adalah langkah-langkah kesihatan awam, social distancing, mask, dan kita mesti berjaga-jaga kerana vaksin ini belum datang ke negara kita, dan kalau datang pun kita tidak pastikan keberkesanannya.